adakah segala tuduhan yang dikenakan kepada Datuk Seri Anwar satu fitnah yang menjijikkan akibat konspirasi politik untuk membunuh karier politiknya, boleh dilihat semasa dapat proses pengampunan dan menyanggah hukuman yang dibuat oleh bekas-bekas hakim yang mengendalikannya? Dia begini, yang pertama yang dia masuk penjara itu, tak ada kes lewat pun. Kes lewat dia yang itu telah ditolak oleh mahkamah. Yang jadi hakimnya sekarang jadi ketua hakim negara. Dia kata dia percaya Anwar melakukan, tetapi mahkamah tak dapat membuktikan, maka dia bebas. Yang pertama, Anwar masuk penjara ialah kerana isu menyalahgunakan kuasa di bawah Akta SPRM. Itu jelas. Di mana dia gunakan polis pergi serbu orang yang buat surat terbang, dah tu tangkap, bawa ke rumah dia, buat pengakuan dan sebagainya, minta maaf. Yang itu jelas, itu tidak ada fitnah. Yang kedua, isu dia dengan Saiful Azan, dan benda itu perbicaraan yang berpanjangan. Dan kemudian itu masalahnya dapat dibuktikan bahawa satu-satu elemen itu boleh menyebabkan dia salah. Jadi tidak ada tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dibuat secara fitnah. Tetapi apa yang yang ada ialah dibuat secara motif politik. Itu saya bersetuju. Maknanya Anwar dituduh yang pertama motif politik. Yang kedua motif politik. Bukan kerana dia melakukannya. Pasal apa 4 jam, Datuk? Kerana dia akan menghadapi kemo dan kemudian tak boleh stres. Dan kerjanya banyak dibuat oleh orang-orang pembantu dia saja. Jadi kalau harap Muhyiddin dan juga Azmin tidak juga terdedah. Hari itu dibagi portfolio international trade dengan harapan Azmin akan pergi melawat luar negara, menarik pelaburan, berjumpa. Tetapi kena COVID, tak boleh buat apa. Jadi kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dengan connection, pertama sekali kena ingat Anwar Ibrahim ni blue eyes Amerika. Tentu Amerika akan backup. Kalau hari ini Amerika buat kenyataan nak pulaukan kelapa sawit kita, saya rasa kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dengan satu telefon dia kepada Donald Trump, besok pagi tutuplah kes tu. Dan juga negara-negara Arab. Jadi ini jangan lupa subscribe Ingat subscribe DAP terlalu berkuasa. Kenapa dulu UMNO nak menghalang ataupun tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dan kini UMNO memberi sokongan, ahli-ahli UMNO beri sokongan? Ahli-ahli UMNO memberikan sokongan sekarang ini ialah seperti dilakukan oleh Dr. Mahathir. Kita belajar dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni mentor kita. Sebab dulu dia bergaduh dengan DAP. Baik Muhyiddin, baik Dr. Mahathir, kalau tengok YouTube dia punya maki dengan Dr. Mahathir itu pada DAP ni tak nampak jalan. Tetapi kerana dia nak menumbangkan Barisan Nasional, dia shake hand dengan DAP dan malah berpeluk dengan Anwar yang disumbatnya ke dalam jail. Dari itu, apa yang saya nak katakan, tidak juga kita salah sekarang untuk meminjam Anwar untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin Yassin. Formula yang sama. Bukan maknanya kita menyokong DAP atau menyokong Anwar, tidak lagi. Hanya semata-mata nak menumbang. Kerja pertama sekarang nak menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional ini. Jadi apa yang saya nak terangkan, kalau dia menghadap Yang Tuan Agong, lebih kepada bersopan santun dulu, berbudi bahasa dan tidak biadab. Kerana dia menjelaskan kenapa dia jumpa hari Selasa. Kenapa tuanku tidak berjumpa Anwar Ibrahim hari Selasa. Hari Rabu kan sebelah pagi dia akan menerima menghadap Perdana Menteri. Jadi jika ada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Anwar Ibrahim kepada Yang di-Pertuan Agong, maka dia boleh bawa ke Rabu pagi perjumpaan dia dengan Presiden. Umpamanya dia saja yang tahu. Selain daripada Anwar, dia saja yang tahu. Sekarang dia dah tahu benda yang disampaikan oleh Mahathir.
oleh Anwar Ibrahim, dia memberitahu pada Muhyiddin. Hmm. Sebenarnya dia kata ini berlaku. Bahawa mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan tu datang daripada mana yang saya katakan AI itu andaian dia. Andaiannya kemungkinan sedang kali ini daripada 43 Barisan Nasional tak datang. Mungkin datang yang berkepentingan lah. Kalau kedudukan sekarang ni 113 ni lawan 118 ni, kalau 6 orang tak datang ya, satu rang undang-undang akan ditolak di parlimen, tak cukup. Jadi makna prosesnya itu tidak begitu lama. Dalam sebulan dua ini ya. Jika bajet ini dilihat tidak menguntungkan dan rakyat menolak bajet ini, kan? Tentulah sentimen ahli-ahli parlimen ini akan mengikut kehendak para pengundi dia. Jadi untuk itu apa dia? Dia tidak akan hadir dalam sidang parlimen. Jadi kalau tidak ada, maka kerajaan itu akan kolaps. Sama seperti undi tidak percaya juga. Maknanya kerajaan sudah hilang majoriti. Satu undang-undang tak lepas dalam Dewan Rakyat. Yang dia katakan dia mempunyai majoriti. Itu saja. Kenanya ialah Syamuddin Hussein. Dia lah orang yang membawa lari ahli-ahli parlimen kita untuk menyokong PBBM ini. Dan setengah daripadanya ini terus keluar daripada UMNO dan menyertai PBBM. Dan sekarang terbukti tindakan mereka itu ada untungnya, dapat jadi menteri, dapat jadi itu. Kalau mereka duduk dalam UMNO dulu, belum tentu. Mereka dinamakan oleh Presiden sebagai Perdana Menteri ataupun Muhyiddin Yassin nak lantik dia jadi menteri. Tetapi sekarang dia sudah jadi menteri. Di kalangan menteri-menteri yang ada sekarang ni ialah orang UMNO yang melompat. Yang lompat galah ke, lompat jauh ke, lompat kijang. Itu urusan mereka. Jadi kalau Datuk tanya siapa pengkhianat di dalam UMNO, ialah Syamuddin Hussein. Saya konsisten. Bukan mereka yang melompat tu. Mereka yang lompat tu tidak pengkhianat. Baik Hamzah Zainuddin, Dr. Latif ke, siapa pun lah. Mereka itu bukan pengkhianat. Mereka itu terpengaruh dengan pujuk janji yang dilakukan oleh Syamuddin Hussein. Kenapa Syamuddin tak nak sangat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Datuk? Merata-rata daripada tahun 2019, sosial media dimainkan, Syamuddin sedaya upaya menyekat Anwar Ibrahim supaya dapat jadi Perdana Menteri. Syamuddin tak Anwar Ibrahim ialah kerana dia fanatik kepada Dr. Mahathir. Kerana Dr. Mahathir yang mengangkat dia jadi menteri, jadi ahli parlimen. Dari itu, dia apa yang Dr. Mahathir tak suka, Syamuddin pun ikut tak suka, itu saja. Di mana Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Zahid Hamidi, adakah dua tokoh ini menyokong atau akan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Dia akan berlaku begini. Soal sokong atau tidak sokong bukan satu isu penting. Pada saya sekarang ni, ada tidak motif di dalam UMNO untuk nak meruntuhkan ataupun nak menumbangkan kerajaan Muhyiddin. Sebab kalau kita lihat, ini bukan pandangan UMNO, pandangan saya, bahawa jika berlaku pilihan raya dengan parti bersatu jadi presiden dan UMNO bertanding, kemungkinan UMNO kalah tu jelas. Kerana dia bersatu, dia berkuasa, dia Perdana Menteri. Menteri dalam negeri dia, menteri luar bandar dia. Banyak imbuhannya yang dia boleh bagi. Dan ini telah ditunjukkan di pilihan raya negeri Sabah. Kerana dia Perdana Menteri, walaupun Barisan Nasional mendapat 14, PBM dapat 11, dan dia hanya menghalalkan dia nak jadi ketua menteri itu kerana ada lagi 6 daripada parti komponen Perikatan Nasional bergabung jadi 17, 14 ini bergabung. Tiba-tiba dia ambil jawatan ketua menteri begitu saja. Dari itu kita bimbang kalau UMNO tak bertindak, tidak mengambil peluang di atas sentimen yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim sekarang, bahawa ada pertanda yang Muhyiddin ini hilang majoriti, UMNO tidak memberikan sokongan kepada Anwar untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin. UMNO ini sebuah parti yang bodoh lah. Antara Muhyiddin dan Anwar, mana UMNO lebih percaya?
Sebenarnya dua-dua UMNO tidak percaya. Oh, dua. Tetapi kita boleh pinjam. Okey. Kita boleh Pinjam. 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 Pinjam sekarang. Kita sekarang di dalam keadaan nak meniti jambatan. Rambut pun, kalau kita lemas, rambut pun kita ambil. Jadi masalahnya sekarang ni, Anwar belum lagi nampak permainannya dengan UMNO. Tapi Muhyiddin sudah nampak. Maknanya dari segi markah tidak percayanya, Muhyiddin tu lebih tinggi daripada Anwar. Anwar ni belum ada lagi faktanya, buktinya yang dia tak boleh dipercayai. Tapi Muhyiddin sudah ada. Semua jawatan kanan menteri dia dikuasai oleh parti dia. Wahai 6 saja, 6 orang Ya, 6 orang. di dalam Dewan Rakyat. Ya. Yang lain itu lari daripada PKR, lari pada UMNO yang menjadi 31. Jadi kita melihat bahawa dalam keadaan ini UMNO mesti ambil kesempatan. Bukan untuk nak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Kalaulah Anwar ditakdirkan, sekarang kita buat andaian Datuk Samsul. Ya. Tumbanglah kerajaan Muhyiddin ini. Dan tentulah UMNO akan jadi bersalah kerana DAP ada di bawah Anwar. Ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan Anwar kerana membawa DAP. Kerana DAP ini juga adalah satu parti politik yang sudah 22 tahun tidak berganjak menyokong Anwar Ibrahim. Seorang sahabat yang baik. Baik sama susah, sama senang. Seperti MCA dengan UMNO. Ya, macam UMNO. Ya. Dengan MCA kami tak boleh buat MCA. Ya. Daripada zaman Perikatan tahun 55, Ya. susah senang sama Perikatan kan. Ya. Ya. Jadi soal yang bangkit sekarang, Anwar Ibrahim kena membawa DAP di dalam kerajaan dia. Cara yang terbaiknya, UMNO jangan melibatkan diri di dalam kerajaan. Jadi menteri. Untuk nak menghabiskan sisa pilihan raya yang ada lagi tak lebih pada 27-25 bulan. Saya rasa dalam 26 bulan. Bagikan habis tempoh kita pilihan raya. Kalau berlaku pilihan raya dengan Anwar jadi Perdana Menteri, UMNO dengan sendirinya boleh melawan semua kawasan bersatu. Dan kita boleh ambil balik 31 kursi ini. Fight, lawan, biar kita mati. Macam mana Datuk boleh cakap yang UMNO boleh melawan balik semua? Pasal kami tidak ada ikatan lagi lah dengan bersatu. Okey. Sekarang ini dan dia sebagai kerajaan ada ikatan. Macam berlaku di Sabah. Di Sabah dia Perdana Menteri. I am the Prime Minister. Itu di dalam mesyuarat dia sebut. This one my decision. Maknanya itu keputusan dia. Jadi apa yang saya nak kata, In fact, di Sabah pun PPBM atau Perikatan Nasional tidak memerangi banyak kursi compare to UMNO. Jadi apa yang kita nak buat ialah kalau kita keluar nanti, kita boleh lawan. Kita tak terikat dengan Perikatan Nasional. Ya, betul. Jadi kita boleh lawan. Tapi kalau kita masih lagi berubah parlimen, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kita kena berunding. Meja bulat macam ni. Berapa you nak bertanding? Takkan saat air nak keluar. Kalau nak saat air, orang nak bercerai, biarlah bergaduh sebulan, 2, 3 bulan, 6 bulan ke. Duduk asing-asing dulu ke. Ini tidak. Tiba-tiba, air cerai akan layu. Tentulah menjadi gempa. Apa masalah? Jadi jangan pukul curi. Tak baik pukul curi. Maknanya kalau UMNO keluar daripada kerajaan Muhyiddin, tak nak pilihan raya, itu namanya pukul curi. Lebih baik sekarang berserang. Kenapa kita nak memendam rasa? Wah, kita tahu kita sakit hati dengan kerajaan Muhyiddin ini. Kan? Dia bagi kita remah-remah ya. Sama ada apa badan-badan berkanun yang tak penting ya, bertambah pula menteri. Kemudian itu kita kena, dan dia lantik kita ni kerana dia tak ada orang ya. Kalau dia ada orang, kita pun kena tinggal. Jadi saya rasa isu yang Datuk tanya di kesimpulan saya, UMNO tidak perlu untuk nak memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim secara rasmi. Tetapi kalau kerajaan Muhyiddin tumbang, kita berpihak kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan dia untuk tubuh, dan parti DAP amanah tubuhkan kerajaan. UMNO tak terlibat supaya UMNO jangan ditomah oleh penyokong-penyokong sebagai nak membawa balik DAP seperti yang dilakukan oleh Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, kelompok dalam UMNO yang tubuhkan BBM pergi berpeluk cium dengan Lim Kuan Eng kerana hendakkan kuasa, dan kita tak lakukan. Hanya yang boleh saya rasa UMNO boleh bertolak ansur, bagilah badan-badan berkanun
untuk ahli parlimen ini menjadi pengungsi dan sebagainya. Itu sajalah. Datuk, hari ini di media sosial berkumandang kuat yang mana sekiranya Anwar Ibrahim dipilih menjadi Perdana Menteri, beliau harus melantik timbalan Perdana Menteri. So difahamkan dua kerusi ini akan diduduki oleh Tengku Razali. Kuli Kuli. Apa pandangan Datuk antara Kuli dengan Tok Mat? Tengku Razali dan Tok Mat ni tak ada dalam senarai nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dan saya rasa Anwar pun tahu bahawa untuk melantik timbalan ini mestilah daripada badan parti dia sendiri dalam Pakatan Harapan. Takkan orang luar UMNO yang tak masuk Pakatan Harapan nak jadi timbalan Perdana Menteri. Perkara ini tak berbangkit sebenarnya. Yang penting dan mustahak sekarang ni, kalau ada pun saya rasa yang akan dibuat oleh Anwar Ibrahim sebagai pembaharuan seperti yang diwawakan dulu, mungkin dia bagi kepada Syafiq Abdal sebagai timbalan Perdana Menteri untuk bagi Sabah dan Sarawak untuk gimmick politik dia. Tapi kalau dia bagi pada Kuli, adakah terperanjat? Tidak, saya rasa Tengku Razali pun tidak. Sebab antara orang yang lebih terang, yang jelas sekarang ni, yang tak akan hadir sidang parlimen menyokong usul kerajaan ini ialah Tengku Razali. Dia telah lakukan. Dah banyak undang-undang baru ni Tengku Razali tidak ada. Kan? Jadi saya rasa tak timbul isu Tengku Razali nak jadi timbalan menteri, bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Saya rasa zaman dia pun dah berlalu, kan. Kedudukan PAS lepas ini, kalau Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, PAS di sinilah dia sekarang dalam dilema. okey. Kalau dia ikut dalam PBBM, maknanya dia pecah daripada Mufakat Nasional. Mesti boleh pecah. Jadi kita pecah. Mana berkuburlah Mufakat Nasional. Untuk itu, dan kerana apa, tetapi kalau PAS menyertai PBBM, Perikatan Nasional, baik untuk UMNO. Contoh, kalau kawasan PBBM bertanding, PAS tak bertanding. Jadi UMNO kan balun lah bersatu ni. Dan kemudian kita boleh bertanding secara gentleman di Terengganu. Tak ada lagi kau untuk merampas balik negeri Terengganu ataupun di Pahang, di Kelantan atau juga di Kedah. Dari itu terserah kepada pimpinan PAS. Dia sebab pada dia mana yang untung dia akan pergi. Jadi saya rasa PAS tidak akan ikut UMNO untuk menyokong Anwar Ibrahim kerana dia malu-malu alang. Dia tidak konsisten. Dulu bermati-matian mempertahankan Anwar. Akhirnya pecah kongsi. Lari daripada PKR. Wahal Anwar punya kelompok lah bagi dia orang ESCO di Selangor, di Perak. Pernah dapat jadi Menteri Besar, dapat jadi pemimpin di. Jadi inilah benda yang saya lihat itu terserah kepada PAS. Yang menantu gabung, tapi Barisan Nasional itu sendiri Malaysia. Jadi kalau saya lihat sekarang ni, Anwar Ibrahim ni, kita di Malaysia ni, kita bercakap soal Malaysia ni, iaitu apa kata Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni sekarang tak ada pemimpin. Pemimpin memang ketandusan. Sebelangan pemimpin ini banyak yang luka, Datuk. Kan isu yang kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, walaupun dia dituduh semburit dan sebagainya, dia dah hadapi tindakan mahkamah. Dia penjara dan 2 kali. Maknanya dia sudah melalui proses undang-undang. Tetapi bagaimana dengan kerajaan sekarang? Muhyiddin Yassin dibabitkan skandal dengan bini orang. Sehingga runtuh rumah tangga orang. Dalam Islam ni haram. Walaupun rumah tangga itu bukan Islam. Dan sampai sekarang Muhyiddin tidak pernah membuat saman kepada suami DPP itu. Tak ada. Keduanya, Azmin Ali jelas dalam video. Budak yang dibalonnya itu buat kenyataan. Azmin tak balon. Wahaskan Azmin menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri. Jadi dalam 2 kategori ini, antara Muhyiddin yang ganggu bini orang, goda bini orang, dan affidavitnya bawa orang ni keluar negeri, bagi duit, dan ada perkataan intim di situ. Apa maksud intim saya tak tahu lah. Azmin Ali
yang sekarang ni menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan, yang jelas video ni jelas dan sebagainya, tidak diambil tindakan. Itu sebab negara ni panas. Covid bertambah. Kerana apabila pemimpin bermaksiat, memang negara ini panas. Itu ada di dalam Al-Quran. Kan? Jadi apa yang saya nak kata, mana pilihan kita sekarang? Nak pilih Najib, Najib sudah dituduh mahkamah. Cuba namakan saya sekarang satu pemimpin Melayu yang boleh. Jadi kalau kita lihat sebusuk-busuk mana daging ni dikincah, dicuci, kita makanlah. Daripada kita lapar. Antara Muhyiddin dengan Azmin yang akan menggantikan sistem pentadbiran yang akan bakal jadi Perdana Menteri, lebih baiklah Anwar. Ibrahim tadi. Lagi baik Anwar daripada Azmin. Okay. Sekarang kurangnya Anwar memang sudah dihadapi salah, tetapi dia telah melalui proses dan sebagainya. Yang Muhyiddin ni tak melalui proses membersihkan diri. Jangan mandi bunga, mandi bersihkan diri pun tak ada. Pergi saman ke suami orang tu ke, tak ada sampai sekarang. Walau orang tu bercerai 2016 lah. Dah keluar dalam mahkamah, SD-nya berselerak di sana. Hanya sekadar kata, oh itu fitnah. Adakah fitnah tu boleh menjawab? Persoalan yang menjadi satu fakta di dalam Facebook, media sosial, berita dan sebagainya. Begitu juga Azmin. Yang sekarang ditunjuk oleh Muhyiddin. Banyak orang tak perasan bahawa orang yang ditunjuk mengganti Muhyiddin ni ialah Azmin Ali. Jadi macam mana ni? 2 kali 5 kali 2. Jadi pada saya, pilihan terbaik ialah menyokong Anwar Ibrahim untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin Yassin ni, itu saja. Ya, mereka melihat bahawa Anwar Ibrahim ini sebagai suara masyarakat tertindas. Di dalam parti politik ni, UMNO tidak melakukan ini dulu. Sekarang, dulu ada di zaman mula-mula 60, 70, 80, UMNO menjadi suara masyarakat tertindas. Tetapi tempat ini sekarang diambil alih oleh PKR, iaitu menjadi suara masyarakat tertindas. Kerana kita sudah tahu PKR ini juga menerima ahli-ahli saki-baki daripada Parti Rakyat, Parti Sosialis berhaluan kiri. Jadi apa yang saya lihat sekarang ini, PKR ini terus membersihkan rumah tangga dia, dan sekarang rumah tangga dia dah bersih. Dia dah menyingkirkan orang. Adun dia yang bergelar, yang berhormat pun dia buang, dia tak peduli dah. Mana dia solid dengan orang yang tahu perjuangan hala tuju PKR itu sendiri. Itu sebab saya pun tengok ini satu komen. Adakah Anwar boleh meningkatkan ekonomi? Saya baru nak tanya soalan tu. Macam saya cakap dengan Datuk tadi awal-awal, semalam saya cakap dengan Datuk, sewaktu Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga dia sewaktu itu Menteri Kewangan juga, Mila, dia telah menjalankan satu tanggungjawab yang bagus, dan dia telah menaikkan taraf orang-orang miskin, membantu mereka, sehingga kerja-kerja yang dibuatkan selaku Timbalan Perdana Menteri itu menggugat kedudukan Tun Dr. Mahathir. So adakah itu akan berulang kembali atau akan lebih cerah untuk ekonomi dunia datang ke Malaysia dan rakyat-rakyat yang susah akan dibantu oleh Anwar Ibrahim, Datuk? Dia begini, Anwar dari segi international figure dia ada, berbanding dengan Muhyiddin. Okey. Muhyiddin jangan international figure, Asia Tenggara figure pun tak ada. Patutnya dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, Covid lah, dia dah patutnya selaku Perdana Menteri, dia dah patut buat kunjung hormat kepada pemimpin-pemimpin Asia Tenggara, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand. Ini amalan Perdana Menteri dalam negara ASEAN. Soal Covid itu soal kemudian. Ini soal you dah dilantik jadi Perdana Menteri hampir 9 bulan, you tak pergi pun, pergi hari balik hari je, pergi bersalam je, pakailah pelitup tu. Dengan Jokowi ke, dengan Singapura Prime Minister ke, Duterte ke di Filipina, dia tak laku sebab dia kerja 4 jam. Pasal apa 4 jam, Datuk? Kerana dia akan menghadapi kemo, dan kemudian tak boleh stres, dan kerjanya banyak dibuat oleh orang-orang pembantu dia saja. Jadi kalau harap Muhyiddin
dan juga Azmin tidak juga terdedah. Hari itu dibagi portfolio international trade dengan harapan Azmin akan pergi melawat luar negara, menarik pelaburan, berjumpa. Tetapi kena COVID tak boleh buat apa. Jadi kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dengan connection, pertama sekali kena ingat Anwar Ibrahim ni blue eyes Amerika. Tentu Amerika akan backup. Kalau hari ini Amerika buat kenyataan nak pulaukan kelapa sawit kita, saya rasa kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dengan satu telefon dia kepada Donald Trump, besok pagi tutuplah kes tu. Dan juga negara-negara Arab. Jadi ini yang maknanya dia so powerful and so connected internationally. Dia ada network dia. Network itu dibuat dalam ABIM dulu. Dalam WAMI dulu. Orang yang sezaman dia dalam gerakan belia Islam ke gerakan belia antarabangsa dah menjadi penguasa. Bermaknanya Datuk, dalam golongan ahli-ahli politik atau ahli-ahli parlimen yang ada sekarang di Malaysia kita, tak ada orang yang, tak ada satu yang se-network kuat hebat macam dia. Tidak, memang tidak ada. Belum ada. Yang ada pun Najib lah, kerana 9 tahun jadi Perdana Menteri. Adalah. Kan itu pun kerana dia Perdana Menteri. Berbeza dengan Anwar Ibrahim. Dia seorang pemimpin belia. Saya berada di zaman dia waktu dia jadi pemimpin belia dalam MBN. Jadi connection dia dalam, maknanya lepas dia keluar ASA lah. Dalam WAMI ni, strong ni, pun yang difunded oleh CIA ni, oleh Amerika ni, juga satu network yang kuat. Dan itu sebab saya kata, kalau Anwar Ibrahim jadi menteri, dia boleh kontrol sabotaj ekonomi terhadap negara kita ni. Kerana dia dihormati dan dianggap tokoh bagi pemimpin dunia yang lain dengan vision dan pandangan dia, kan itu. Satu persoalan yang saya dan juga Natinzi bertanya tu, Zaid Hamidi, kita tolak tepi yang telah jadi Perdana Menteri. Kita ambil kira yang belum jadi Perdana Menteri, Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim, Kuli, Tok Mat. Masa sekarang ni, siapa yang paling layak mengganti Tan Sri Muhyiddin? UMNO. Ni 4 nama ni. Seorang pun tak layak. Kenapa tu? Tolong jelaskan sikit. Sebab nak menjadi, tadi Datuk cakap Anwar Ibrahim well connected. Sebab nak menjadi pemimpin politik Malaysia, sebuah negara yang penting dalam Asia Tenggara ini, mesti mempunyai aura karismatik dan juga network. Kalau orang tu mana ada nama. Tapi itu Datuk cakap Anwar Ibrahim ada. Tapi Datuk cakap seorang pun tak laku sekarang. Yang 4 orang dia sebut tu tak boleh. Tak boleh. Kalau ada pun di dalam UMNO sekarang ni, untuk nak zaman transisi ini, peralihan ini, ialah Ismail Sabri je. Itu saja. Kerana dia pun nampak dalam isu COVID ni pun dia boleh command, dia boleh conduct, dan dia tidak menyakitkan, kan. Jadi saya rasa dia seorang Yang 4 nama dia, Mak Hassan, dia hanya setakat locality. Lokal boleh lah, jadi pengulu dekat negara boleh lah. Untuk nak jadi Perdana Menteri yang you dia respect oleh luar negara, tak mungkin. Kuli? Apa si Kuli? Mak Hassan? Tak Kuli. Kuli dah lanjut usia, lansia dah. Tak rasional dalam pemikiran sekarang. Kalau saya pun penyokong Tengku Razali. Tahun 81, 84, 87. Saya orang kuat Tengku Razali. Semua orang tahu. Dan saya selalu berhubung dengan Tengku Razali. Tapi kalau saya diberikan pandangan soalan seperti yang Datuk, itulah jawapan saya. Tapi kalau Tengku Razali tubuh semangat 46, saya tak ikut dia, saya masuk UMNO balik. Tahun 88. Jadi pemikiran saya, pandangan saya bukan kerana berkawan, tapi itu pandangan politik untuk menjamin masa depan orang Melayu, masa depan Parti Melayu UMNO ini. Itu yang orang tak faham. Apabila kita kata soal Menteri UMNO sekarang tak boleh membantu, dia kata kerana kita tak dapat kontrak. Wah, saya bukan ada kontrak pun nak membantu rakyat. Hari-hari rakyat nak minta rumah, hari-hari rakyat nak masuk universiti, tak ada wang ringgit dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saya boleh bantu, kebanyakannya kan hubungan saya dengan kerajaan. Itu saja. Datuk, ada satu persoalan ni Datuk. Daripada pengikut kita di Facebook Big Blue TV, daripada Hanafus Salihin. Dia ingin menanyakan pendapat Datuk, adakah segala tuduhan yang dikenakan kepada Datuk Seri Anwar
satu fitnah yang menjijikkan akibat konspirasi politik untuk membunuh karier politiknya, boleh dilihat semasa dapat proses pengampunan dan menyanggah hukuman yang dibuat oleh bekas-bekas hakim yang mengendalikannya. Dia begini. Yang pertama yang dia masuk penjara itu, tak ada kes lewat pun. Kes lewat dia yang itu telah ditolak oleh mahkamah. Yang jadi hakimnya sekarang jadi ketua hakim negara. Dia kata dia percaya Anwar melakukan, tetapi mahkamah tak dapat membuktikan, maka dia bebas. Yang pertama Anwar masuk penjara ialah kerana isu menyalahgunakan kuasa di bawah Akta SPRM. Itu jelas. Di mana dia gunakan polis, boleh pergi serbu orang yang buat surat terbang, dah tu tangkap, bawa ke rumah dia, buat pengakuan dan sebagainya, minta maaf. Yang itu jelas, itu tidak ada fitnah. Yang kedua, isu dia dengan Saiful Azan, dan benda itu perbicaraan yang berpanjangan. Dan kemudian itu masalahnya dapat dibuktikan bahawa satu-satu elemen itu boleh menyebabkan dia salah. Jadi tidak ada tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dibuat secara fitnah. Tetapi apa yang yang ada ialah dibuat secara motif politik. Itu saya bersetuju. Maknanya Anwar dituduh yang pertama motif politik. Yang kedua motif politik. Bukan kerana dia melakukannya. So dia tidak melakukannya hanya untuk menjatuhkan politik karier dia. Itu sebab Azmin sekarang ni tidak dituduh kerana motif politik. Kerana nak sayangkan dia. Jadi motif politik ini adalah satu perkara yang terlalu sukar untuk kita membezakannya. Baik. Saya kira Datuk, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Tak sedar kita sudah habis dah? 1 jam bersiaran. Aduh. Abah dah sampai, Mira? Tengah tunggu. Okey, baiklah Datuk. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe